Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan JDT menentang Terengganu, yang mana keputusan memihak kepada pasukan Terengganu yang menang 1-0 hasil jaringan daripada Hakimi Abdullah. Tahniah untuk Terengganu sebab berjaya menjadi pasukan pertama dalam saingan Liga Super menang lawan dengan JDT di tempat sendiri pula tu. Di tempat JDT lah maksud saya. Okey. Untuk penyokong Terengganu ada happy lah, ada gembira, seronok kan menang lawan dengan JDT kan. Perasaan tu macam, menang lawan JDT. Untuk penyokong JDT pula, janganlah bersedih, janganlah duk teriak ke, duk nangis ke, janganlah, move on dan nikmatilah kekalahan pertama dan rasalah nikmat kekalahan dalam Liga Super tu macam mana di tempat sendiri pula kan. Enjoy lah kekalahan tu sebab tak pernah rasa lagi kalah kan. Enjoy lah kalah tu. Okay, melawak ya lah. Okay, untuk ulasan perlawanan, apa yang saya nak ulas adalah tentang pasukan Terengganu dahulu. Apa kelebihan dan apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Yang pertama adalah di bahagian back four Terengganu. Mereka memainkan satu peranan yang sangat penting dan mereka mengamalkan disiplin yang sangat tinggi pada perlawanan semalam yang menyebabkan pemain-pemain di bahagian serangan JDT gagal untuk penetrate bahagian pertahanan Terengganu. Sebab apa saya kata macam tu? Saya bagi contoh satu persatu. Yang pertama, gandingan Muhammad dan Khalidi Mughah menunjukkan yang mereka mempunyai keserasian dan communication yang sangat baik di bahagian pertahanan tengah. Apabila mereka berjaya menutup segala ruang-ruang kosong di bahagian tengah Terengganu ataupun di bahagian centre back Terengganu ataupun di bahagian kotak penalti Terengganu daripada ditembusi oleh bahagian serangan JDT. Buktinya apa? Buktinya kita boleh lihat di first half yang mana JDT cuba nak penetrate bahagian tengah pertahanan tengah Terengganu, tak boleh apabila mereka terpaksa bermain dengan shoot daripada jarak luar kotak penalti sahaja. Sebab apa? Sebab Muhammad dan Khalidi Mughah ni dah tutup segala ruang-ruang kosong yang ada dalam perlawanan tersebut dan mereka tak bagi space langsung kepada player JDT untuk tembusi bahagian tengah mereka ataupun nak masuk kotak penalti pemain Terengganu sendiri. Tu sebab JDT terpaksa bermain dengan shoot daripada luar kotak penalti waktu first half. Kita boleh tengok Bekson shoot daripada luar kotak penalti, Cabrera shoot daripada luar kotak penalti, Afiq Fazail shoot daripada luar kotak penalti, Leandro Velasquez shoot daripada luar kotak penalti dan sebagainya. Disebabkan apa? Sebab Muhammad dan juga Khalidi Mughah dah tutup ruang-ruang kosong yang boleh ditembusi oleh pemain-pemain JDT dan mereka berdua ni juga solid dalam blok semua hantaran, intercept semua hantaran yang cuba dilakukan oleh player-player JDT di bahagian tengah ketika nak cuba masuk dalam kotak penalti Terengganu. Itu yang pertama di bahagian pertahanan. Yang kedua di bahagian pertahanan juga iaitu di bahagian fullback, iaitu left back Terengganu dan juga right back Terengganu. Yang mana right back Terengganu adalah Azam Azmi, left back Terengganu adalah Arif Fazilah. Yang mana di back kiri Terengganu, Arif Fazilah memainkan peranan yang sangat penting untuk meneutralkan ataupun menghalang Arif Aiman daripada bergerak bebas dalam perlawanan tersebut. Kita boleh lihat pada perlawanan tersebut, Arif Aiman memang tak ada ruang untuk bergerak bebas. Sebab apa? Sebab Arif Fazilah ni dah jaga dia betul-betul, tak bagi dia ruang untuk lakukan crossing, tak bagi dia ruang untuk masuk dalam kotak penalti. Jadi tahniahlah untuk Arif Fazilah sebab berjaya jaga Arif Aiman dengan baik. Dua-dua nama samaran. Okey, untuk bahagian kanan Terengganu pula, di back kanan Azam Azmi menunjukkan satu kualiti defending yang sangat baik sebagai seorang player muda. Dan dia nampak corak permainan Azam Azmi pada perlawanan semalam memang sangat-sangat matang sebagai seorang player muda apabila dia berjaya mengekang asakan daripada belah kiri JDT yang diketuai oleh Cabrera dan juga Koh Beng Ong. Yang mana Azam Azmi pada perlawanan semalam membuktikan yang dia boleh jaga Koh Beng Ong. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat disebabkan Azam Azmi ni jaga Koh Beng Ong, jaga Cabrera, belah kiri JDT tak hidup. Bahkan Koh Beng Ong pun macam mati kutu, macam dia tak boleh nak buat apa-apa dalam game tu. Sebelum ni kita lihat Koh Beng Ong memang paduah kalau kita kata buat overlapping, buat crossing dan sebagainya. Tetapi pada perlawanan semalam Azam Azmi jaga Koh Beng Ong dengan baik, dia jaga Cabrera dengan baik. Setiap kali mereka nak lakukan crossing, dia akan cuba untuk block, dia akan cuba untuk pressure sampailah pemain-pemain JDT hilang bola. Banyak kali berlaku blocking crossing yang tak jadi disebabkan
blocking daripada Azam Azmi. Jadi pujian dan juga kelebihan Terengganu perlu diberikan kepada back four mereka. And memang disiplin tinggi, bermain dengan solid, tutup semua ruang sehingga pemain-pemain JDT buntu macam mana nak penetrate ataupun nak tembus ataupun nak masuk kotak penalti Terengganu pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang saya suka tentang JDT. Okey, yang kedua, apa yang saya suka tentang JDT? Yang kedua adalah bagaimana mereka build up dan juga menggunakan fast attacking ataupun corak serangan yang laju. Sebab kita boleh lihat pada perlawanan semalam, Terengganu juga bermain dengan ball position yang sangat baik. Mereka juga build up game daripada bawah, and kita boleh tengok. Tetapi corak permainan ataupun build up gameplay Terengganu ni adalah bersifat fast attacking, bukannya counter attack. Mereka tak sangat counter attack, tetapi mereka bila dapat bola, mereka cuba build up daripada bawah dan mereka cuba gerakkan bola ke hadapan dengan laju. Sebab apa mereka menggunakan fast attacking style ataupun corak serangan dengan laju? Sebab mereka ada dua player sayap yang mempunyai individu teknik yang bagus dan mereka mempunyai dua pemain sayap yang laju. Itu sebab mereka bermain dengan fast attacking style, bukannya counter attack. Cuma build up mereka tu, mereka lajukan. Just want to touch ball, terus hantar bola pergi depan. Sebab apa? Sebab mereka ada Faisal Halim, mereka ada Hakimi Abdullah yang boleh ligam bola, yang boleh dribble dengan baik. Tetapi sayang, tindakan build up dah lawa. Mereka berjaya mencari Hakimi, mereka berjaya mencari David Da Silva, mereka berjaya cari Faisal Halim. Tetapi bila dah masuk final third pasukan JDT, bila masuk dalam kotak penalti, Faisal Halim dan Hakimi ni pula mereka gagal untuk menyudahkan peluang tersebut. Sebab apa? Sebab quality finishing untuk kedua-dua player ni masih lagi kurang. Walaupun Hakimi berjaya jaringkan gol satu kan, tetapi daripada segi one on one, Faisal Halim masih lagi lemah. Tetapi daripada segi dribbling, daripada segi positioning, dua-dua player ni memang padu. Daripada segi kelajuan memang padu. Tu tak boleh dinafikan. Itu yang kedua yang saya suka, iaitu fast attacking style yang diterapkan oleh Nafuzizin pada perlawanan semalam, yang mana mereka bermain build up daripada bawah, tetapi dengan lajunya mereka hantar bola pergi hadapan untuk mencari Faisal ataupun David Da Silva ataupun Hakimi Abdullah. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang Terengganu ni adalah tentang David Da Silva. Pada perlawanan semalam, saya boleh katakan David Da Silva memang memainkan peranan yang penting dalam pasukan JDT, dalam pasukan Terengganu, maafkan saya. Sebab apa? Sebab David Da Silva ni, bagi saya dia adalah seorang striker yang rajin, mempunyai work rate yang tinggi. Apabila kita boleh lihat dalam perlawanan semalam, dia banyak bermain untuk minta bola dan dia juga support teammate ketika melakukan serangan. Cumanya David Da Silva ni lemah daripada segi quality passing, yang mana dia lambat untuk set up bola kepada teammate dia. Sebagai contoh, ada satu tu Terengganu dah build up daripada bawah dengan laju, dapat bola kat David Da Silva, Hakimi Abdullah kosong belah kiri, dia passing, bola terlalu slow dan berjaya dipintas oleh Matt Davis dengan begitu sahaja. Jadi saya rasa kalau nak buat perbandingan Mintah dengan David Da Silva untuk game ni, dalam penerapan ataupun taktikal yang diguna pakai oleh Nafuzizin, saya akan lebih prefer David Da Silva daripada Mintah. Sebab Mintah ni player yang style poacher, goal poacher, iaitu orang kena bagi bola kat dia, swap bola kat dia untuk dia jaringkan gol. Tetapi David Da Silva ni, dia lebih kepada orang yang rajin. Dia selalu turun bawah juga minta bola, dia selalu support teammate dia waktu lakukan serangan kan. Jadi saya harap penonton Terengganu boleh nampak lah corak permainan David Da Silva ni macam mana dalam sistem Nafuzizin. Kalau nak bawa masuk Mintah juga, saya tak tahu lah. Tapi Mintah semalam skor 2 gol lah lawan dengan Selangor 2 kan. Tetapi apapun, saya rasa David Da Silva adalah orang yang penting dalam taktikal dan juga sistem Nafuzi untuk masa yang akan datang dan game semalam pun. Itu yang ketiga yang saya suka. Yang keempat, apa yang saya suka tentang Terengganu, kira ni yang terakhir, yang paling terakhir saya suka tentang Terengganu adalah mengenai barisan tengah mereka, iaitu Delci Marcel, Makan Konate dan juga Ni Akif. Yang mana pada perlawanan semalam, Delci Marcel lebih bertindak sebagai pemain nombor 6 ataupun defensive midfielder. Beliau berjaya melakukan tugas beliau dengan sangat baik. Manakala untuk Ni Akif dan juga Makan Konate, mereka berdua ni lah yang menggerakkan fast attacking football yang diterapkan oleh Nafuzizin untuk menghantar bola ke hadapan. Yang mana kita tahu Makan Konate ada dia punya vision, dia ada punya quality passing yang sangat baik, ball control yang sangat baik. Beberapa kali passing yang mana dia hanya first touch, lepas tu dia passing ke hadapan, berjaya menemui David Da Silva, berjaya menemui Faisal Halim. 2 kali hantaran daripada Makan Konate adalah killer passing kepada striker. Tetapi sayang, Faisal Halim gagal untuk one-on-one dengan Farizat
Dan yang kedua, David Da Silva gagal untuk menyudahkan peluang yang ada selepas bola kena palang. Tu sebab saya kata Terengganu punya kelemahan hanya satu, iaitu finishing sahaja. Okey, kita masuk dalam kelemahan Terengganu. Kelemahan Terengganu macam saya cakap tadi satu lah pada perlawanan semalam, mereka gagal untuk convert peluang yang ada, peluang yang terbuka kepada jaringan. Kalau tak pada perlawanan semalam, boleh saya katakan Terengganu boleh menang 3 ataupun 4-0 sebab player-player Terengganu dah disiplin. Secara overallnya untuk Terengganu, mereka adalah satu tim yang sangat hebat, yang sangat berdisiplin sebagai satu pasukan, as a unit. Memang defending mereka padu, communication antara player defend dan juga tengah serta goalkeeper memang memberansangkan. Jadi memang layak Terengganu menang pada perlawanan semalam daripada segi corak permainan yang mereka terapkan pada game semalam. Okey, untuk JDT pula, saya nak mulakan tentang kelemahan. Yang pertama, saya nak sembang pasal kelemahan Terengganu, pasal kelemahan JDT ataupun flaws adalah mengenai satu, kreativiti di bahagian midfield, yang mana pada perlawanan semalam JDT dah tak ada idea bagaimana mereka nak penetrate bahagian pertahanan Terengganu yang begitu solid. Mereka cuba nak masuk ke tengah, mereka tak boleh. Mereka bermain dengan shoot daripada luar kotak penalti. Main shoot daripada luar kotak penalti pula pun tak boleh. Mereka cuba pula second half, minit 70, 20 minit terakhir, mereka cuba nak crossing. Tapi tak boleh juga nak buahkan hasil. Mereka seakan-akan buntu mencari jalan macam mana mereka nak masuk dalam kotak penalti. Selalunya kita akan nampak JDT bila tak boleh nak buah gol, dah buntu sangat, mereka akan masuk kotak penalti, cari penalti. Tetapi dalam perlawanan semalam, JDT tak boleh nak masuk kotak penalti dan menyebabkan mereka tak boleh cari penalti. Jadi mereka terpaksa bermain dengan corak permainan yang berbeza. Mereka cuba main crossing, mereka cuba shoot luar kotak penalti, tapi semuanya tak menjadi. Sebab apa? Sebab di midfield mereka kehilangan kreativiti. Sentuhan Leandro hilang, sentuhan Afiq Fazahil hilang, sentuhan Nak Choi hilang. Macam 3 player ni macam dah buntu atas padang tu. Apa yang aku kena buat kan? Bila dapat bola, batah balik. Sehingga Leandro tu terpaksa turun sampai kat defend lah, bawa bola tu batah balik. Sebab apa? Sebab tak tahu nak mulakan serangan macam mana pada game semalam, disebabkan pertahanan Terengganu yang begitu solid pada perlawanan semalam. Tu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nampak adalah daripada perubahan membawa masuk Syamir menggantikan Mauricio adalah satu tindakan yang agak memberi, orang panggil makan diri. Sebab apa? Sebab Syamir kita tahu bermain sebagai defensive midfielder dan beliau juga pernah main centre back. Tetapi dalam perlawanan yang besar macam semalam, kemasukan Syamir agak sedikit memberi impak di bahagian pertahanan JDT yang mana dia kurang sikit bermain sebagai centre back kan. Dan untuk gol Terengganu yang satu-satunya tu, boleh saya katakan adalah di bahagian pertahanan ataupun player JDT sendiri dah hilang konsentrasi, yang mana mereka tak fokus, mereka hilang konsentrasi, mereka dah buntu nak buat macam mana. Mereka punya communication kurang, mereka punya persefahaman dah kurang. Tu sebab berlakunya mistake untuk gol pertama Terengganu, yang mana mereka seakan-akan hilang konsentrasi, mereka tak communicate dengan baik di bahagian pertahanan, membuat mistake, Hakimi ambil peluang tu dan jaringkan gol. Tu yang ketiga kelemahan JDT yang saya nampak pada perlawanan semalam. Okey, yang keempat, kelemahan JDT yang paling ketara pada perlawanan semalam adalah mereka terlalu mengharapkan kemampuan individu untuk beat Terengganu, sedangkan mereka adalah satu pasukan. Mengapa perlu harapkan individu? Antaranya mereka terlalu mengharapkan Arif Aiman untuk melakukan sesuatu di bahagian kanan. Bahkan kita boleh lihat JDT memang terlalu rely ataupun bergantung kepada Arif Aiman untuk melakukan sesuatu. Masuk second half, Arif Aiman yang main kat kanan, tiba-tiba dia main kat kiri. Dia main kat kiri dengan Cabrera, 2 orang. Belah kanan kosong, tak ada siapa. Benda tu sedikit sebanyak memberikan orang panggil overload di belah kiri JDT ni. Banyak sangat player JDT, tapi still tak boleh nak penetrate bahagian pertahanan Terengganu. Sebab apa? Sebab bila JDT dah berjaya masuk untuk lakukan cutback ataupun crossing di bahagian belah kiri, tetapi player-player yang di belah kanan dah main belah kiri. Jadi belah kanan ni kosong. Mereka buat cutback, passing dalam kotak penalti dan sebagainya. Player JDT kat belah kanan ni tak ada siapa. Jadi rugilah kan. Cabrera dengan Arif Aiman main belah kiri dua-dua waktu second half. Jadi macam apa yang terjadi kat JDT sebenarnya? Mereka dah betul-betul hilang kreativiti waktu tu. Lepas tu yang kedua mereka harapkan
adalah Beksen. Yang mana setiap kali dapat bola, mereka nak cari Beksen. Setiap kali nak dapat bola, nak cari Beksen. Ya, Beksen bagus pada peluang semalam. Seriously bagus. Tetapi, bila dapat bola kat Beksen, dia pun tak boleh nak jaringkan gol. Dia cubalah buat cutback. Dia cubalah buat something passing dalam kotak penalti dan sebagainya. Tetapi, tak ada support daripada player-player JDT. Banyak hantaran cutback, crossing dan sebagainya yang dilakukan oleh player JDT banyak terlepas begitu saja, keluar macam tu saja, disia-siakan orang kata. Itu yang apa saya nampak. Okey, seterusnya adalah kelemahan JDT tentang Cabrera. Cabrera pada perlawanan semalam memang off form. Sepatutnya dia dikeluarkan awal lagi, bukannya S. Kunalen. Kita boleh lihat Cabrera pada perlawanan semalam, dribble tak menjadi, shooting tak menjadi. Lepas tu nak penetrate pasukan pertahanan Terengganu pun tak menjadi. Memang serba tak menjadi pada perlawanan semalam untuk JDT. Beksen tak jadi, Cabrera tak jadi. Tetapi aku pelik sebab apa Cabrera tak dikeluarkan lebih awal, sebab memang daripada first half lagi dia dah tak perform. Okey, untuk seterusnya tentang JDT adalah mengenai, boleh saya katakan Mauricio adalah kehilangan yang besar untuk tim Nippon. Jadi memang kita boleh nampak lepas ni mungkin ideal akan turun balik kalau Mauricio injured again. Okey, kelemahan yang terakhir ataupun flaws yang terakhir untuk pasukan JDT yang saya boleh komen adalah mengenai set piece dan juga shoot on target. Semalam JDT ada 21 shoot. Tapi daripada 21 tu hanya 7 je shoot on target. Saya bayang shoot on target 7 tapi total shoot ada 21. Manakala kelemahan JDT lagi satu adalah daripada segi set piece. Corner semalam JDT ada 15. Tetapi tak boleh nak convert satu pun daripada 15 tu untuk menjaringkan gol. Manakala free kick pula ada berlambak. Tetapi semua free kick disia-siakan dengan begitu saja. Tak cuba nak crossing masuk dalam kotak penalti. Selebihnya banyak main shoot, tapi shoot lebih palang, melambung, kena defend, kena benteng dan sebagainya. Rugi, set piece banyak, corner banyak, free kick banyak, tapi tak boleh nak convert sesuatu kepada gol. Tu memang kelemahan yang ketara. Memang game ni saya boleh katakan, saya nampak yang JDT ni adalah pasukan yang banyak dengan kelemahan. Banyak benda yang mereka buat pada game semalam tak jadi. Mungkin disebabkan overconfident apa semua, kita tak tahu. Tetapi apapun, memang JDT semalam bukan JDT yang selalu kita tengok. Mereka banyak melakukan kesilapan, mereka banyak melakukan mistake, tak kira lah semua mistake dan sebagainya. Bahkan mereka juga bermain dengan defense yang terlalu tinggi. Itu sebab Terengganu boleh main dengan fast attacking style. Sebab boleh main laju, boleh lambung bola pergi depan terus. Sebab apa? Sebab defense JDT terlalu tinggi dan banyak space, ruang-ruang kosong berada di bahagian belakang yang senang untuk striker ataupun pemain-pemain sayap Terengganu liga bola saja untuk beat defense JDT pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya pada perlawanan semalam boleh saya katakan Terengganu adalah pasukan yang mantap, yang disiplin tinggi, yang memang layak untuk menang berbanding JDT, yang mana JDT semalam adalah bukan berada di tahap corak permainan mereka yang sebenar, boleh saya katakan. Dan tahniahlah untuk Terengganu sebab berjaya kalahkan JDT. Apa lagi yang kita nak? Kemenangan kan? Okey, itu saja ulasan aku. Kalau ada apa-apa, komen kat bawah. Assalamualaikum.